نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi pada majlis yang sebelum ni kita dah bahas pada sifat yang kelima, iaitu pada seorang yang nak menisbahkan dirinya kepada ilmu, maka tak dapat tidak mesti terlepaslah ia tu tadi daripada dani'il makasibi wa radhiliha tab'an adatan wa syar'an. Lepas tu pula musannif bahas pada masalah jikalaulah perkara tersebut pada masalah fa ini tafaqawuku. Boleh? Dan sebelum tu lagi, bahawasanya sebagai seorang yang nak menisbahkan dirinya kepada ilmu tu tadi, dia tidak boleh melakukan suatu perkara yang mengandungi apa? Mengandungkan akan mencelakan maruah. Perkara-perkara yang boleh mencari ke maruah dia. Maruah dia apa? Bukan sebagai seorang insan biasa. Maruah dia sebagai orang yang menisbahkan diri kepada ilmu. Itu lain tu. Muru'ah ni dia ada martabat dia. Dah. Martabat awam dia tak sama dengan martabat khassah. Jadi benda orang khassah, seumpama talibul ilmi, orang alim, boleh tu, orang yang mengajar kau dan sebagainya, dia lah terlebih banyak kena jaga. Ada tu. Nak dibandingkan dengan apa? Muru'ah ammatun nas. Jadi seorang yang nak menisbahkan diri kepada ilmu tu tadi, maka tak patutlah dia tu tadi melakukan perkara yang boleh merosakkan muru'ah. Ataupun tak patut juga dia apa? Melakukan perkara yang benda tu tadi zahirnya nampak salah. Seperti lalu. Seperti lalu tu nampak zahir tu salah. Kecek dengan tino. Ada tu? Contohnya duduk, kita duduk jalan-jalan, mana start kecek dengan tino. Ada tu? Tu. Jadi, ataupun apa lagi? Ataupun apa lagi? Mesej. Amalan ni. Mesej dan sebagainya. Jadi benda tu tadi kita kena apa? Kita kena seperti mana dia akan sebut pada fa ini tafaqa wuqu'u syai'in min zalika. Ada dua jihad. Pertama, benda tu tadi asasnya sepatut kena elok. Sepatut kena elok. Boleh faham? Benda tu boleh bila? Pertama, jika ada hajat. Tapi ingat hajat jika ada, maka kita boleh buat, tapi buat kena dengan cara syarak. Misalnya mesej. Kalau orang mengajar, dia sih nombor tu pun, misalnya dia kena apa? Sih dengan cara sebagai seorang yang mengajar kepada orang yang belajar. Seorang dia letak nama talibat masalah. Ni pelajar perempuan dia. Dia tak boleh nak letak nama apa? Nama-nama yang meletakkan dia tu tadi ada ruang dia boleh masuk pergi dekat lebih pada sebagai ruang seorang mengajar dan pelajar. Tak boleh. Ada tu. Supaya juga apa? Supaya juga kalau kita kata sama-sama orang mengaji. Contohnya dia mengaji dengan seorang guru. Guru tu tadi ada pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Dan si perempuan tu tadi ada hajah dengan si lelaki. Lelaki pula ada hajah dengan perempuan. Seumpama pengurus seklah. Hak ni je kutip urai lelaki, hak ni je kutip urai perempuan.
Dan benda ni juga kiyah lah atas apa orang buat program. Tu? Orang buat program universiti kau tak kira lah mana-mana pun sama saja. Boleh. Maka asasnya benda ni tadi dia yustankaru zahiran, dan jika sekali pun benda tu tadi apa? Pada batinnya betul. Pada tu? Pada batinnya betul. Baik, maka benda ni kena buat. Kita kena jaga. Boleh. Kalau hak sama sains tu kan, dia ruai tu luas lagi nak masuk gigi jauh. Maka boleh buat seumpama tak sih nombor. Tak ada tu. Pakat tak sih tu. Pakat tak sih tu. Sebab tak ada gapo, tak ada orang panggil keperluan pun kita untuk apa? Sih. Nisbah pelajar sama pelajar. Nisbah sains dengan sains. Tak tu. Cuma jangan kata benda tu contoh. Berurusan tu hari-hari. Berurusan tu hari-hari masalah. Kalau sih pun, sih atas kadar dan kemampuan kita boleh letak kata mu sekadar berurusan ni jangan. Gitu. Ya. Tu betul kena jaga. Lepas tu kalau contoh kata orang tertengok benda tu, dan kita perasan kata orang tertengok, terai kata ni apa? Orang hak berurusan dengan apa? Walaupun dia tak tanya. Tanya. Sebab apa? Supaya apa? Tak berada kita tu di dalam sangkaan yang jahat dia. Seolah-olah kita tu membenarkan dia tu pula. Dengan tahunya kita keadaan dia tadi, kita membenarkan dia tak ada dosa. Tu seperti mana kisah apa? Kisah Nabi SAW dengan Sayyidatina Safiyah tadi. Gitu. Boleh tak tu? Tu kena jaga dah. Orang hak mengajar kau, orang hak alim lah, lebih-lebih lagi lah. Kena jaga. Lepas tu kena tengok pula. Contoh dia ni bermazhab Syafi'i masalah. Bab salih-salih kena jaga sikit. Lepas tu kalau contoh bi'ah pula. Bi'ah Mesir dengan bi'ah Malaysia lain. Bi'ah Mesir kalau contoh kata guru-guru kita mazhab Syafi'i dia akan lapik dengan ridak ke gabanan. Di Malaysia kalau buat gitu rasa bunyi. Sekali pun lapik. Jadi kena pandai-pandai jagalah. Kena pandai jaga. Tak tahu macam tu Ustaz Bahaki kata. Misalnya. Naik jadi Syekh Azhar. Syafi'i. Boleh. Contoh orang nak bagi salin dan sebagainya, boleh jadi dia lapik tangan. Seperti mana masyarakat kita buat lah. Dia Syafi'i. Mana Syekh Azhar? Sami? Mufti Mesir. Misalnya. Saadi. Ada apa buat dia? Nak hai'ah kibar ke? Lapik pun boleh. Habis takat tu. Dah. Kena kira-kira dah benda-benda kita. Macam kita tengok lah ni. Passing. Menimbulkan fitnah dengan cara setuh tangan asatizah. Tak nampak? Jadi kalau kena bayar bodyguard tu kena bayar tu. Sampai tahap tu. Ustaz nak masuk kereta, pergi hala tangan nak setuh tangan ustaz. Tabarrukan. Tu. Jadi benda tu kalau kita sebagai orang tu boleh kesed dah, kita kena awal lagi. Jalan seumpama tak tangan ke poket ke. Kan tu? Patut tegan lah kata jalan lagu tu sebab tak nak elok isu tu. Tegan boleh. Faham tak? Kena jaga kan. Habis takat tu. Lepas tu musannif cerita ke hadis Nabi SAW. Ala rislikuma ay ta'ala innaha Safiyah. Sesungguhnya ni Safiyah nama dia. Seolah-olah bila Nabi SAW buat gitu, Nabi telah menyelamatkan dua orang ni tadi daripada sangkaan jahat kepada baginda Nabi SAW, dan sekaligus mengajar kita adab cara tu nak buat lagu mana. Nampak jaga tu tak kena tunggu lama, tak kena tunggu esok dak benda tu boleh tersebar dah. Pakat ayat selalu tu. Mari. Ni nak kena kata masalahnya. Boleh. Lepas tu bila kahwin ni mari dia pun tak nak agama dah. Ya gitu ni deh. Nak agama lagi? Kan? Habis. Kita baca sikit lain ni deh. Kita baca as-sadisu sikit lah. Kita baca bul tu. Lepas tu selebihnya tu kita sambung nanti dah. Ini kena baca sikit-sikit lah. Ikut dah. Banyak lagi. As-sadisu bermula yang keenam. Daripada segala sifat yang apa? Seorang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu tu sepatut bersifat. Ialah an yuhafizah, bahawa menjaga ia. Menjaga. Melihat kepada misal-misal musannif
Maka apa? Menjaga ni tadi muradnya adalah apa? Batinan wa zahiran. Murad dia. Murad musannif adalah menjaga batinan wa zahiran. Bahkan musannif sebut pula tu zawahir. Nak cerita kena jaga zahir dan batin. Ada? Cuma kena faham. Penjagaan ni dia bermula apa? Daripada hati. Penjagaan hak sebenar. Kita kecek dulu penjagaan hak sebenar. Dia bermula daripada hati. Ada? Dia bermula daripada hati. Maknanya hati kita tu kena ada ke dalam nak menjaga apa? Menjaga di atas mendirikan syiar-syiar Islam. Dia kena bermula dah. Contohnya kena kena azan. Baik tu? Maka benda tu kena bermula daripada dia tu bermula daripada hati, sebenar-benar menjaga. Hati kita tu tuju kepada apa? Nak menjaga syiar-syiar tersebut. Itu permulaan penjagaan. Akan tetapi nisbah manusia-manusia biasa ni yang kita kata awam ke ataupun benda tu boleh berlaku kepada siapa-siapa. Kita kena faham. Kita kenapa macam nak balik? Ada. Ya ada. Masya-Allah. Safi anak-anak eh. Tak apa. Tak punya tak. Gem lah. Okey. Apa dia? Betul. Akan tetapi kalau nisbah contoh kita kata ustaz hati tak mari. Nak menjaga dah. Contoh faham tak? Nak menjaga dah. Nak usaha dah. Tapi hati ketika buat tu tak ada. Faham tak maksud hati ketika buat tak ada. Roh ibadah tu tak mari. Contoh masalah. Roh nak menghidupkan itu tak mari. Maka cara dia apa? Ulama kata cara dia tu tadi adalah kita kena buat dulu juga hak zahir walaupun hati tu tak ada. Cuma kena mulahazah sokma dan ingat sokma kata permulaan penjagaan itu dengan hati. Faham tak? Permulaan penjagaan itu dengan hati. Lepas tu dibahas pula. Seumpama perkataan Imam Ghazali dalam Ihya. Imam Ghazali bahas. Dia kata khulasah luar kita lah senang. Dia kata apakah yang menyebabkan suatu tu tadi, yakni suatu ibadat, kita tak ada hati nak buat. Tak ada hati. Kerana dua sebab paling besar. Pertama kerana sukanya akan puji manusia dan kerana apa? Becinya akan apa? Kecelaan manusia. Faham tak? Nampak tak? Tu kerana apa? Sukanya akan pujian manusia dan takutnya kecelaan manusia. Misalnya nak tahu kata sorga tak sedap. Faham tak? Dalam hati tu pula ada hak ni, ada sakit ni. Sakit ke apa? Sakit takut orang kata sorga tak sedap. Dan mengharapkan apa? Pujian kepada sorga yang sedap ketika maka menyebabkan apa? Tak buat dan tak ada hati untuk azan sedangkan benda tu tadi sudah syiar Islam dah. Maka Imam Ghazali kata penyakit ni tadi setengah daripada mufsidatil apa? Setengah daripada perkara yang merosakkan balasan pahala. Merosak tu pula secara zahir, tak ada khilaf. Maknanya hacul buah habis pahala. Sebab pengharapan terhadap pujian tadi dan becinya kita terhadap kecelaan. Bapa? Sebab dia membawa kepada kita tu tadi hanya duduk pada redha manusia. Selama mana duduk dalam redha manusia. Surah redha pula. Redha tu tadi surah dia kan? Puji manusia, takut kecelaan. Maka penyakit redha manusia ni tadi, dia tak boleh campur dengan redha Allah Ta'ala. Faham tak? Dia tak boleh campur dengan redha Allah Ta'ala. Maka bila tak boleh campur, nampaklah dia tu minal mufsidat. Bila dia minal mufsidat yang boleh menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, maka wajib berubat. Gitu. Itu penyakit-penyakit syiar Islam dia panggil. Penyakit-penyakit dalam nak menghidupkan syiar Islam. Zaman ni lagilah apa? Kena beringat. Sebab apa? Syiar Islam tu kadang-kadang hanya digunakan pada nama masalah. Hanya digunakan pada nama. Jelas tu? Tu diuji dah. Kena ingat dah habis tu penjagaan. Tengok dalam ihya dah kan.
Dalam Minhajul Abidin pada ala di atas, ta'alluq pada yuhafizah. Al-qiyami di atas mendirikan. Boleh? Di atas mendirikan. Mendirikan tu maknanya menunaikan lah. Makna menunaikan. Bukan kata kena duduk, lepas tu berdiri. Tidak. Tapi seolah-olah syiar Islam tu tadi, Tuhan buat ke apa? Sunnatullah. Dia tu tadi hidup dengan adanya qaimin. Ada je yang hidup. Lazimkah kena ada qaimin baru syiar Islam tu hidup? Tak lazim. Syiar Islam tu boleh hidup dengan sendiri. Kalau bel tu pula, Tuhan boleh buat suara berbunyi-bunyi kita dengar. Tak kena nanti orang bel. Faham tu? Tapi Tuhan buat sunnatullah supaya hamba dia tu tadi boleh ke apa? Boleh duduk dalam sunnatullah tersebut jadi setengah daripada qaimin. Orang yang mendirikan syiar Islam tu tadi. Nampak tak? Itu sunnatullah dan adatullah Tuhan letak dalam mendirikan syiar Islam. Maknanya seolah-olah kata, bahas sini, kalau orang tu tak duduk dalam qaimin, kalau orang tu tadi dia apa? Tidak mendirikan dan tak duduk di kalangan para qaimin, maka syiar Islam tu tadi dia akan apa? Slow. Dia akan slow. Kurang. Nampak tak tu? Misalnya apa? Ada tiga ini masalah apa tak sewi bel. Tak sewi azan. Boleh. Dan benda ni berlaku di Kelantan. Berlaku di kawasan Kota Baru. Berlaku di kawasan Telipuk. Kalau kenal. Di Masjid Telipuk tu kenal tak? Masjid Telipuk. Tepi tu kan ada nak buat hotel. Kalau pasal, kalau siapa pasal pergi Telipuk lah. Saya masuk Telipuk. Saya kenal lah. Kalau masuk di masjid tu dia ada satu hotel. Dia pernah gagal besar isu ni. Tu. Apa? Sebab dia sebelum buat mana tu dia bagi amaran dah. Cina beli tanah tu dia kata aku tak sedia dengan bank. Tak sedia dengan bank mana? Masjid. Tu. Maka situlah kena ada qaimin. Tu. Qaimin dengan cara menegah. Atau mu tak boleh ni buat gini. Tu. Kena ada qaimin juga pada sudut bank juga. Muazzin tu kena bank juga. Faham tak? Wah kata. Bayar tugas qaimin lah ni. Banyak sudut. Banyak sudut. Tapi gitulah sunnatullah tu habis dah tu. Dia kena ada panjang sikit sebab nak ajak tu. Bi sya'airi mendirikan akan. Boleh? Jadi qama bi tu dia mutaaddi dengan ba ta'diyah. Ya tu? Ba ta'diyah. Mendirikan akan. Jadi qama bi ni makna dia aqama bahasa mudah. Qama bi ni makna dia apa? Aqama. Ataupun qiyam bi ni makna dia iqamah. Gitu. Tulis buat. Dan tu boleh ada dua uslub lah. Contoh ala iqamati sya'airil Islam. Satu ibarat. Satu ibarat kedua ala al-qiyami bi sya'airil Islam. Sama makna. Sya'airi jamak syiar. Jamak kepada syiar bagi Islam. Idafat mana dalam lah. Syiar bagi Islam. Pehagapo idafat kepada makna dalam ni nak mengeluarkan syiar kufar. Nak mengeluarkan syiar kufar. Maka ada dua sudut. Pertama, haramnya mendirikan syiar kufar. Yang kedua apa? Wajib menegah pendirian syiar kufar. Ada syiar kufar. Kena tegah. Ada? Tak boleh jadi dia tu apa? Dia tu tak ditimbul, kena helok. Tak kena wa zawahiril ahkami atas pada kata sya'airi dan mendirikan apa? Zawahiri ay al ahkami zahirah. Hukum-hukum yang zahir. Zahir tu tadi yakni apa? Dinampaki dan dilihat di kalangan manusia. Betul? Dinampaki dan dilihat di kalangan manusia. Tu kena usaha jaga. Sifat yang kena dah. Tu. Jadi kalau kira-kiranya tu ada 12 sifat semua. Di setakat ni ada separuh dah lah kita bacanya sifat. Boleh. Separuh dah kita baca sifat. Ini sebagai persediaan kepada semua kita lah. Tak ada? Persediaan kepada semua kita.
Contohlah orang buat hujah kata, kita bukan orang alim lagi. Tak apa kalau tak ada salah satu. Tak boleh gitu. Ya tu. Ni sifat seperti mana pas ni kita kena ngaji sifat khusus kepada kita sebagai penuntut ilmu. Boleh. Ni sifat hak kita kena usaha ada. Sifat hak kita kena usaha ada. Sebab penisbah ilmu tu tadi, dia banyak martabat. Kadang-kadang kita tu tadi dinisbah kepada ilmu di kalangan keluarga. Kita sebagai apa? Ayah masalah. Kita dianggap sebagai seorang alim, nisbah apa? Anak-anak kita. Ketua rumah. Kita lah hak kena paling alimnya. Sebab tu boleh setengah-setengah kita kalau anda tengok dalam dibuka kitab fiqh, dia kita adab zawaj, seorang lelaki tu tadi kena lebih alim daripada perempuan. Adab tu, benda tu adab. Kalau kata orang tina tu alim tak boleh tak ada masalah sudut hukum. Baik tu. Cuma apa? Sudut adabnya orang jatuh tu tadi kena lebih alim. Ya tu, kena lebih satu. Dapat dia nak. Putus, main dengan zawaj putus lalu. Masalah dapat dia. Sebelum tu, kan? Antum anak amlak. Gawa sampai dah sebelum zawaj. Zawaj tu misal je. Gawa ni. Sudah. Gawa ni. Sudah. Soal lagi ke apa? Sebelum zawaj tu. Apa? Dak kerja asal ke apa? Sudah. Sebelum zawaj tu. Adab dengan hukum tu lah. Dak kerja asal ke apa? Benda yang dinampaki dan dilihat di kalangan manusia. Oi, tidak tu. Habis dah tu. Habis dah tu. Nah, nisbah adab-adab orang alim. Tu. Ingat dah. Adab-adab orang alim tu tadi ada nisbah dia, nisbah keluarga. Tu nisbah keluarga orang panggil dengan hadap buat zawah kat Hilal. Hilal. Mana ni? Yang kedua, kalau orang tu tadi, dia boleh jadi penisbah alim dia tu lebih luas. Di kalangan keluarga lebih besar. Ataupun penisbah alim tu tadi kepada masyarakat lebih luas. Ada tu. Contohnya di kampung. Lepas tu masuk lagi negeri. Lepas tu masuk lagi negara. Alim di negara dia. Ada tu. Lepas tu masuk lagi dari dunia. Ada tu. Maka pada hasil ni, alim ni dia ada maratib dia. Bukan kata kita tu orang panggil kita alim baru kita kena bersifat dengan sifat ni, bukan? Tak? Bukan? Gitu. Boleh jadi kita dengan sayang kita anggap kita lebih. Tak? Sayang kita anggap kita tu tak tahu. Maka dia tu nisbah kita. Maka kita tu kena pasal kata, sayang aku si A ni, dia tengok aku tu lebih. Tak? Maka kita kena bersifat dengan hal ni. Maka kena bersifat. Seolah-olah kita tu duduk pada tempat alim. Tu. Dia lain kalau sayang kita. Contoh kita kata. Dia sayang kita. Tapi dia anggap kita tu sebagai apa? Orang lebih dia kata. Demo kan pendapat demo lagu ni. Dia mesej kita tanya sama dan sebagainya. Kawan ada masalah gini. Maknanya pandangan dia kita tu apa tinggi dah tu. Jadi kita kena sedar kata ni sifat-sifat hak sepatut kita bersifat. Sebab kita ni sebab dia, kita tu dianggap sebagai alim. Paling kurang kita. Kita kena ada wajah tu. Tak? Habis tak tu. Ada. Ada. Berapa patah tu? Habis kurang lah 10 patah. Banyak lah. Lebih pada se. Mojo tak syarah. Sadis saja dah. Sifat alih-alih dia alih-alih ke apa beramal atau tidak. InsyaAllah. Jadi anak ni tak kira tak acam ni. Acam ke? Ngaji ke? Apa kita baca tak ada orang tengok Allah. Kita sorry. Banyak kat Allah. Tak gitu. Nampak dah? Tak apalah, nanti apa-apa akhir dimaklum pula. Maknanya jadual pengajian tu. Cuma kalau tak ada baca kat, pula lah. Nanti kita mari pula tu. Kita sapa tu. Lesak urus saya gapo kat. Sebelah 12-13 bulan tu boleh start. Nanti kita pula lah. Tu bila pula ni. Tapi kalau kata nak ngaji juga tu, setting waktu molek lah.
Kesik juga ngajar tak ada orang tengok ni. Nah, tak tahu kata aku ngajar siapa ni. Nah, kita pula jenis apa? Jenis faham makna ta'allum tu tadi adalah bil musyafahah. Ta'allum tadi tu adalah bil musyafahah. Jadi kena ada dua sudut. Kita harap. Ni gak buat rakam gede-gede atas. Kita tak boleh kata. Ada sebab asal menutup tu tadi dengan musyafahah. Boleh tak? Apa kita cari lah kucing-kucing rumah nanti. Tak ada sakat dapat mengah aku nak ajar. Gitu. Habis setakat tu sedang balik 7.30. Jadi insya-Allah dah. Tawakkal Allah. Semoga kita khatam kitab ni dan boleh beramal akan segala sifat-sifat yang disebut di dalam kitab ni insya-Allah dah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdal salatin على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك